orang ni fikir saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 大家好. Assalamualaikum. Okey, dijemput kepada semua penduduk Flat Street, Perak dan juga sekitar di kawasan ini untuk sama-sama kita dengar siri ceramah kelompok yang akan disampaikan oleh bukan bakal memang orang kata apa, tak lain tak bukan kerusi ataupun sambungan kerusi yang seterusnya, iaitu saudara Tian Chua. Hidup 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 Tian Chua. Baik, okey, kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, okey, kita akan bermula terlebih dahulu. Jangan risau, dan saya ingin juga mengingatkan kepada semua pengunjung-pengunjung di sini supaya berhati-hati juga kerana lalu lintas. Dan mungkin saya ingin dapatkan kerjasama yang di tengah jalan sebelah sana dan juga jalan di sebelah sana untuk mari kita sama-sama berkumpul di sebelah jalan di sebelah sini supaya kita tidak akan ini orang kata apa, mengganggu trafik ataupun keselamatan tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, tak apa. Okey, saya baru saja dapat signal ataupun okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada semua yang sama dengan saya. Saya mengenalkan diri saya. Saya selaku pengacara anda pada kali ini, saudara Haris bin Masani, dan saya ingin mengucapkan selamat datang dan saya ingin mengajak seluruh rakyat di Malaysia Perak dan juga Bandar Baru Sentul. Boleh saya dengar suara anda sekalian semua? Okey, tak apalah yang mana. Tapi sebelum tu ada juga yang tak kenal siapa tu calon bebas kita ataupun Tian Chua. Sebenarnya dia tak bebas ni, sebenarnya dah lama dah pun kan. Okay. Saya nak cerita sikit sebelum kita jemput Tian Chua. Sebenarnya bukan saya tersasu sebuah YB. Memang dia dah pernah jadi YB. Betul tak? Okey, jadi memang bukan sinonim, tetapi mungkin bagi anda sebab kali ni punya undi ada kelainan, iaitu orang kata apa, antara umur sekitar 18 tahun. Betul? Kalau macam tu, okey, sebelum saya jemput, okey, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang latar belakang siapa itu Tian Chua. Kalau siapa yang tak kenal, okey, especially untuk adik-adik, okey, Tian Chua adalah merupakan ahli Parlimen Batu pada tahun 2008 hingga 2018, dan dia juga adalah Naib Presiden atau mantan Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR sekitar tahun 2011 dan juga 2022 bagi penggal. Sedikit latar belakang tentang beliau juga. Pendidikan beliau adalah ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah dan juga sains falsafah dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1989. Dan beliau juga ataupun mempunyai Masters dalam kajian pekerjaan dan buruh. Sebab tu kalau anda ingat balik kan, beliau pernah juga kan, orang kata apa, menjadi penasihat juga kan. Penasihat apa? Nanti saya akan lebih terperincikan lagi.
Kemudian beliau juga adalah pengurusi Malaysia Productivity Corporation MPC dan penasihat khas. Penasihat khas kepada Menteri Kementerian Kerja Raya. Ya. Dan juga selain daripada itu, penglibatan beliau juga pengurusi sebagai pertubuhan daya masyarakat, pertubuhan daya masyarakat ataupun daya NGO kebajikan yang aktif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi sekitar pada COVID, pada tahun COVID ya, 2 tahun yang kita telah pun lalui, okey, beliau banyak juga membantu, bukan sekadar di Flats V Perak, daripada Taman Wahyu, daripada di utara Parlimen Batu hinggalah ke selatan, hinggalah ke barat, hinggalah ke timur, ya. Jadi bukanlah salah satu orang kata apa tidak asing saya lagi bagi kita. Tanpa melengahkan masa, saya pun kata apa tak nak tunggu pagi hujan buat kali kedua kan, sebab kita tak nak redah. Kita tak nak redah apa? Kita tak nak redah banjir, betul tak tidak? Okey, jadi kita nak ingatkan kepada kerajaan apa ni, bukanlah mulut kita nak campur ke apa kan, tahu kata kan, tapi ini adalah satu memang orang kata apa yang diramalkan daripada Jabatan Meteorologi. Jadi oleh yang demikian, tak lain tak bukan ke saya ingin menjemput, tapi sebelum itu sebelum itu kita juga ada jemputan jemputan khas. Saya ingin menjemput Dr. Selvindran untuk naik ke pentas sebelum kita menjemput YB Teng Chua untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Sebelum itu, benarkan saya berucap dalam bahasa Ibuda. Vanakkam. இந்த வேளையில் பல காலமும் இருந்து கூட நீங்கெல்லாம் இந்த வேளையில் கேன்சா அவர்களுக்காக வாக்கு என்ன ஒரு விஷயத்தை பேச போறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. அவரை பத்தி ஒரு சில விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். நானும் அவர் கூட கடந்த 20 வருஷமா கூட இருக்கிறோம். 2004 இருந்து இன்று முதல் அவர் கூட இருக்கிறோம். அவரோட மக்கள் சேவை வந்து சொல்ல வேண்டிய கண்டிப்பா மக்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். 2008 வந்து அவர் முதலாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக 9440 வாக்குகள் எடுத்து அவர் வெற்றி பெற்று 5 வருஷம் மக்களுக்கு சேவைகள் செய்து மக்கள் மனசை பிடிச்சவர் கேன்சா அவர்கள். அதுக்கு பிறகு 2013 அவர் 13,000 ஓட்டுல வந்து வெற்றி பெற்று திரும்பவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக வந்தாரு. அந்த காலகட்டத்தில் 5 வருஷம் அவர் இருக்கக்கூடிய இந்த பத்தூர் தொகுதியில் உள்ள அத்தனை பிரச்சனைக்கும், வெள்ள பிரச்சனை, கல்வி பிரச்சனை, அனைத்து பிரச்சனைகளும் அவர் செவி எடுத்து மக்களுக்கு உடனே எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அந்தந்த தருணத்திலே போய் அப்பவே அவர் போய் அந்த வேலைகளை முடிச்சுட்டு தான் மறுவேலை செய்வாரு. பிரச்சனைன்னு வரும்போது அவர் வந்து அலுவலகத்தை விட்டு காண போக மாட்டாரு. அது இரவா இருந்தாலும் பகலா இருந்தாலும் அந்த செவி எடுத்து அந்த பிரச்சனையை தீர்வு காணத்தான் அடுத்த வேலை அவர் செய்வாருன்றது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதுக்கு பிறகு 2018 தேர்தல் ஆணையம் வந்து அவருக்கு வந்து அவரு நிக்க வைக்கிறதுக்கு தகுதியில அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு அளிக்கல. அது என்ன காரணம் சொன்னா அது ஒரு பிரச்சனை. அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்காத அந்த பட்சத்துல 2018 பிரபாகரன் என்ற அவர் ஒரு கேண்டிடேட், இண்டிபெண்டன்ட் கேண்டிடேட், சுயேட்சை வேட்பாளராக வந்தாரு. அந்த ஒரு காலகட்டத்துல கேன்சுவா சார் என்ன சொல்றாருனாக்கா, இந்த தொகுதி வந்து பக்கத்தாரப்பன் கையில தான் இருக்கணும், கண்டிப்பா வந்து பாரிசன் வச்ச கையில போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவரு பிரபாகரனை வந்து நியமிச்சு அவரு தனிப்பட்ட முறையில நம்மளாம் சேர்ந்து அவருக்கு கேம்பெயின் வேலை செஞ்சோம். இந்த 14 வந்து அவர் தேர்தல் வேலை அத்தனை அவர் வந்து திருப்பியும் மறுபடியும் இறங்கி செய்து வாக்குறுதி கேட்டிருந்தாரு. வரக்கூடிய 15வது தேர்தலில் வந்து திருப்பியும் அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து கேன்சாவை இந்த 10 தொகுதியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் வச்சிருந்தாங்க. அதன் பிறகு 5 வருஷம் நல்ல ஒரு தொடர்பு இல்லை, கட்சியிலும் சரி நம்ம நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் சரி நல்ல ஒரு தொடர்பு அவர் வச்சுக்கல கேன்சா கூட. அதன் பிறகு மக்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு போகும்போது, நாடாளுமன்றத்துக்கு போகும்போது அந்த அலுவலகத்துல வந்து எப்போதுமே சில பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. சில நேரத்தில் அலுவலகத்துல ஆள் இருக்காது, தொலைபேசியில பேசினாலும் அவர் திருப்பி பேச மாட்டாரு. ஏதாவது பிரச்சனை சொன்னாலும் கூட அந்த விஷயம் வந்து அப்படியே அங்கேயே நிற்கும் தவிர அது கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடத்துல அவர் சேர்க்க மாட்டாரு. இந்த மாதிரி பல பிரச்சனை வந்தனால இந்த தேர்தலில் வந்து கட்சி சார்பில் வந்து அவருக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கல. வாய்ப்பு கட்சி பிகேஆர் கட்சி வாய்ப்பு கொடுக்காத ஒரு காரணத்தால 10 தொகுதி மக்கள் வந்து
ரொம்ப மன வேதனையோட வருத்தத்தோட எங்களை வந்து அணுகி வந்து பேச்சுவார்த்தை கேட்டாரு. நீங்க இந்த 10 தொகுதி திருப்பி நீங்க கண்டிப்பா நீங்க வரணும், எங்களுக்கு இந்த சேவையை நீங்க திருப்பி செய்யணும்னு சொல்லி அந்த ஒரு மக்களோட ஆசைக்காகவும் மக்களோட வேண்டுதலுக்காகவும் அவர் திருப்பி வந்து இந்த சின்ன நாற்காலி சின்னத்துல இன்னைக்கு இருக்கிறாரு. ஸோ அதனால வந்து தயவு செய்து அவர் பழைய ஆளு புது ஆள் இல்லை, நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அவர் புதுமுகம் இல்லை. இன்னைக்கு வந்த 9 சாணுன்னு சொன்னாங்க, அவங்க எல்லாம் புதுமுகம் தான். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தேஞ்சவங்க பழைய ஆளு. அவரு ராவும் பகலும் பார்க்க மாட்டாரு, வேலைன்னு சொன்னாக்கா அப்படி ஓடி செய்வாரு. அதனால இந்த தடவை வந்து அவருக்கு கண்டிப்பா ஓட்டு போடணும், அவருக்கு ஆதரவு கொடுங்க. அவரு நம்பர் 2 சுயேட்சை வேட்பாளராக நிக்கிறாரு, நாற்காலி சின்னத்துல நிக்கிறாரு. ஓட்டு உரிமை கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. இருந்த போதிலும் இந்த தடவை பேச்சுவை கண்டிப்பா ஆறுதல் கொடுத்து அவருக்கு ஓட்டு போட்டு அவர் வெற்றியை கொடுங்க. கண்டிப்பா அவரு நம்மளுக்கு எல்லா வேலையும் செய்வாரு. நன்றி, வணக்கம். Hidup Tentua. Okey, sila beri tepukan tepuk sekali lagi kepada Doktor. Okey, sekali lagi saya ingin kerjasama kepada anda, kepada tuan-tuan semua yang hati-hati ya di tepi ataupun di bawah jalan raya. Dan kita tak perlu mendapat gentar ataupun takut kerana kita ada permit daripada PDRN. Apa pun, beri tepukan gemuruh kepada abang-abang polis kita. Terima kasih abang polis. Mereka juga menjaga sebahagian mereka keamanan kita dan juga lalu lintas kita. Okey, kalau macam tu, okey, saya ingin, okey, dah tak mau dah. Betapa mendengarkan masa kita semua, okey. Tak ada bukan tuan-tuan dan puan. Mari kita beri tepukan dan sorakan kepada YB Tentua P115 Kursi Parlimen Batu. Terima kasih. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. 大家晚上好. Malam ini walaupun hujan, tapi semangat warga Batu tetap bersama. Walaupun udara bayu sejuk, tapi hati kita hangat kerana inilah masa rakyat Malaysia menentukan masa depan. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan kepada semua penguatkuasa, pihak polis, pegawai SPR dan semua kaki tangan kerajaan yang telah bertunggu sumus dalam musim pilihan raya ini. Jelas kita lihat dalam seminggu ini hampir setiap hari hujan. Kita mau berkempen pun agak sukar. Tadi saya ingin jalan pasar malam tapi basah satu baran. Kita mengeluh sebab penjaja tidak dapat customer, kita pun tak dapat bertemu dengan ramai pengundi. Tapi siapa yang menentukan untuk mengadakan pilihan raya semasa musim ini? Semua orang pun tahu musim ini musim hujan. Musim ini banjir kilat merata tempat. Kalau kita cek senarai apa tu dalam berita petang tadi, banyak tempat berisiko untuk menghadapi banjir kilat. Kita yang siapa suka susahkan bukan saja rakyat, tetapi penguatkuasa yang terpaksa jaga pilihan raya dan juga terpaksa mengambil tanggungjawab untuk selamatkan orang awam.
Dengan inilah konteks ini saya ingin seru kepada rakyat dengan cara pilihan raya ini diadakan, apa maksudnya? Dan pilihan raya ini dipanggil, parlimen dibubar oleh segelintir kecil ahli-ahli parlimen yang tidak ada majoriti dalam parlimen. Tidak benar ada minoriti parti yang mempunyai kerusi minoriti boleh menentukan tarikh pilihan raya. UMNO, Barisan Nasional hanya ada 30 lebih ahli parlimen. Yang majoriti yang lain, baik pun gabungan dalam kerajaan, PAS dan Bersatu tidak setuju. Pembangkang semua tidak setuju. Tapi kumpulan penguasa ini tetap mau susahkan rakyat, susahkan kaki tangan kerajaan. Apa sebabnya? Ramai sampai hari ini pun tidak faham kenapa dalam hujan lebat ini kita mau adakan pilihan raya. Dan juga kita yang nak dengar ceramah pun agak sulit kerana sentiasa basar, sentiasa menghadapi hujan lebat dan banjir. Ini bukan satu pilihan raya yang fair. Sepatutnya kita bagi masa yang cukup supaya rakyat boleh fikir secara rasional. Mana ada tuju negara ini? Bila kita adakan pilihan raya, maksudnya ialah kerajaan tidak mampu untuk perintah lagi. Kerajaan ambil keputusan untuk tamatkan kontrak diri sendiri dan kembali kuasa kepada rakyat. Rakyat yang akan menjadi penentu. Tetapi kita harus ingat, kita pun tak boleh susahkan rakyat kerana dalam keadaan politik negara kita sekarang, dalam pelbagai negara menghadapi pelbagai cabaran, kita perlu rakyat memutus dalam keadaan yang tenang, diberi maklumat yang cukup. Kerana kita tak kisah apa kaum pun, India, Melayu, Tionghoa, orang asli, Sabah, Sarawak, kita bersama-sama berkongsi nasib yang sama. Masa depan kita terikat sekali. Tak kisah apa agama pun. Tak kisah kita mau ikut parti mana. Baik pun UMNO, PAS, Keadilan, mana-mana parti pun. Kita dalam perahu yang sama. Kita tak sanggup untuk tenggelamkan negara ini. Kita tak sanggup untuk menjahanamkan masa depan anak cucu kita. Oleh itulah, pilihan raya ini sangat penting. Kerana kita telah lihat sebuah pemerintah yang dulu berkuasa selama 60 tahun, tapi akhirnya di bawah kekuatan rakyat, mereka ditumbangkan. Mereka juga ditumbang dan dibenci oleh rakyat kerana tidak jaga amanat dengan baik. Kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan negara ini ditadbir dengan baik. Kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan ekonomi dijalankan dengan baik. Pengagihan kekayaan ini diagih secara saksama. Tapi apabila segelintir kecil mereka yang memegang kuasa hanya duduk di dalam kerusi itu untuk mengkayakan diri sendiri dan keluarganya, untuk merosakkan khazanah rakyat bagi kepentingan diri sendiri. Itulah sebab rakyat benci kepada pemimpin yang tidak jujur
dan tidak beramanat itu. 2018 kita telah saksikan satu keajaiban. 2018 kita telah lihat rakyat bangkit untuk jatuhkan sebuah kerajaan yang bersifat kleptokrasi, yang rasuah, yang tidak disenangi oleh rakyat kerana terlalu jelas penyelewengan yang berlaku. Tapi sebaliknya, kita juga mengecewakan rakyat kerana parti-parti politik tidak bersahaluan. Kerana mereka ini tidak dapat muafakat apa cara yang terbaik untuk membawa negara ini keluar daripada dilema dan dibawa ke arah kemajuan. Masing-masing ada idea sendiri. Masing-masing ada pandangan sendiri. Itu menyebabkan perpecahan dalam sistem politik negara. Oleh itulah, masa inilah bila pihak pemerintah kata tak mampu untuk berterusan, mereka bubarkan parlimen dan kembalikan kuasa ini kepada rakyat. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini, ceramah ini, saya tidak mau puji siapa-siapa, saya tidak mau kutuk siapa-siapa, saya tidak mau kata mana-mana parti itu tak baik atau baik. Saya hanya ingin seru kepada rakyat supaya kita gunakan akal diri sendiri untuk memilih. Yang kita harus bertanggungjawab adalah kepada generasi yang akan datang. Yang kita berhati-hati supaya kita jaga negara ini secara baik. Tidak ada siapa di kalangan kita yang berdiri ini tidak sayangkan anak. Tidak ada siapa yang tidak ingin anak cucu kita menikmati masa depan yang cemerlang. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Malam ini saya berdiri di pentas ini untuk merayu supaya kepada semua warga Batu, pengundi-pengundi di Batu, saya sudah lama bersama anda semua. Marilah kita bergabung untuk memikirkan apa cara yang terbaik untuk membawa arah tuju Parlimen Batu ini. Saudara-saudari yang saya hormati dan sekian, tuan-tuan dan puan-puan, saya mula datang ke Parlimen Batu pada tahun 2004. Pada waktu itu, kita dalam tengah climate, dalam satu perjuangan reformasi yang begitu tegas, cegah sekali. Kuala Lumpur merupakan pusat golongan reformis menuntut keadilan dan menuntut perubahan. Saya dilantik untuk bertanding di sini. Waktu itu memang selain daripada kita pandai berhimpun, setiap minggu kita kumpul di jalan raya untuk menuntut keadilan, untuk menuntut negara kita sedar sistem politik kita dalam krisis. Kita ingin sedarkan rakyat bahawa sekiranya sebuah kerajaan yang boleh menayakan timbalan Perdana Menterinya, maksudnya tidak ada siapa pun dalam negara kita selamat daripada penyelewengan. Oleh itulah, reformis yang tak kenal satu sama lain kita kumpul sekali. Kita mau menentukan masa depan. Kita mau berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Itulah sebab waktu itu saya pun tidak banyak persiapan. Kita tidak ada sumber kewangan. Saya datang ke sini dengan semangat yang tinggi dan didukung oleh pasukan yang kebanyakan masih bersama dengan saya di belakang ini. Pasukan inilah
menyambut baik kedatangan saya dan saya buat percubaan pertama untuk bertanding di Parlimen Batu. Sudah tentu kita telah dicatat dalam sejarah saya tidak menang, malah kalah teruk sebab saya kalah 10,000 undi pada 2004. Tapi saya sedar bahawa kita tidak boleh meninggalkan satu tempat dengan tanpa mengeratkan hubungan dengan masyarakat. Sekiranya kita mau menjadikan tempat ini tapak perjuangan kita, kita harus ada dukungan rakyat tempatan. Itulah sebab pejabat saya, bilik gerakan semasa pilihan raya tidak ditutup. Walaupun kalah, saya tetap berada di sini, terus berkhidmat bersama rakyat. Dengan usaha satu penggar, kita tetap berjaya untuk meyakinkan rakyat bahawa kita adalah ikhlas. Kita ingin bantu rakyat. Kita hidup bersama rakyat. Dan akhirnya, alhamdulillah, 2008 saya menang sebagai ahli Parlimen Batu dengan majoriti 9,000. Saya amat bersyukur kerana warga Batu telah letakkan kepercayaan kepada saya. Waktu itu rambut saya semua hitam. Saya masih muda lagi, tapi saya sangat terhutang budi kepada ketua-ketua masyarakat, mereka yang merupakan penggiat masyarakat NGO di Batu, mereka yang mewakili golongan agama, gereja, surau, masjid. Mereka tidak pernah tutup pintu kepada saya. Dan saya menziarahi mereka, mendapatkan pandangan dan mereka membimbing saya sebagai seorang ahli parlimen. Dan inilah, sekiranya nak tahu kenapa saya berjaya bersama dengan rakyat, inilah kerana kita dipandu oleh masyarakat tempatan. Sebagai seorang pemimpin, kita tidak boleh menganggap kita tahu semua. Pemimpin mungkin pandang di lapisan atas. Pemimpin mungkin ada gambaran seluruh negara. Tetapi bila sampai tempatan di kawasan, kita terpaksa bergantung kepada rakyat tempatan. Hanya melalui sokongan mereka, kita dapat menjalin untuk membina kubu yang kuat. Dan seperti yang kita saksikan 2013, saya sekali lagi menang di kawasan Parlimen Batu. Tempat ini bukan sahaja sebagai tiket saya masuk ke Parlimen. Saya tidak menganggap sokongan Parlimen Batu ini sebagai tiket pintu masuk ke Parlimen. Sebaliknya, saya menjadi sebahagian daripada hidup di warga Batu. Saya menjadi sebahagian daripada keluarga besar masyarakat Batu. Hampir 20 tahun saya ada di sini. Dan ada anak-anak kecil yang hari ini boleh mengundi. Waktu saya datang ke sini, mungkin bayi saja. Sekarang sudah umur 20 tahun. Dan oleh itu mereka sudah boleh mengundi. Ada yang tua. Ada yang sudah meninggalkan kita. Tetapi saya tidak sedikit pun lupakan jasa-jasa mereka. Dan saya harap saya boleh terus berkhidmat dan bersama dengan waktu di Batu.
Tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu kita masih ingat episod sedih pada PRU yang ke-14. Saya tidak tersangka bagaimana saya boleh jadi tercicir. Padahal dalam semua perjuangan saya pernah masuk dalam IC. Saya pernah ditahan di kem Kamunting. Saya buat pertama kali datang ke Batu adalah kerana saya ditangkap di bawah ISA dan dikurung di kem detention camp Batu ini. Saya duduk dalam detention pusat tahanan selama 30 hari di bawah soal siasat. Dan saya juga pernah masuk lockup. Saya telah melakukan, dibicarakan. Tapi mahkamah jelas menyatakan walaupun saya disabitkan kesalahan, tetapi saya tidak hilang kelayakan saya sebagai ahli parlimen. Ini disahkan dalam parlimen. Speaker parlimen telah memutuskan didapat di bawah naungan kedaulatan raja. Speaker parlimen mengisytiharkan bahawa saya adalah ahli parlimen yang sahih yang boleh terus berkhidmat. Tapi saya tidak sangka masuk dalam pusat penamaan calon, kertas penamaan calon saya boleh ditolak oleh pegawai atau pengarah pilihan raya Parlimen Batu. Dan saya tidak tahu apa yang saya boleh lakukan. Waktu itu, saya rasa saya mungkin telah mengkhianati kepercayaan pengundi-pengundi Batu kerana mereka harapkan waktu itu boleh sokong Pakatan Harapan untuk jatuhkan rejim Najib yang rasuah. Mereka harapkan kita gunakan kertas undi ini untuk sabitkan kesalahan kepada bekas Perdana Menteri yang kini duduk di Kajang. Saya pun pernah masuk Kajang. 1 bulan saya duduk dalam Kajang. Solah, saya sudah reki tempat itu sesuai dan selesa diduduki oleh Datuk Seri Najib. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya waktu itu tidak ada pilihan lain. Walaupun kita tidak ada pilihan, saya telah membuat keputusan. Macam mana pun kita tidak boleh membenarkan walkover oleh pihak lawan kita. Saya tidak kenal kebanyakan calon-calon yang lain. Tapi akhirnya kita telah pilih seorang orang muda yang bertanding atas tiket bebas yang berlambang kunci. Dan saya telah berunding dengan beliau supaya buat sementara inilah kamu terpaksa ambil alih kerusi ini, terpaksa mengambil kedudukan ini untuk mewakili hasrat rakyat yang nak tolak Barisan Nasional. Itulah sebab saya telah menaikkan beliau sebagai ahli parlimen. Dan saya juga pada masa itu berjanji bahawa saya tidak akan tinggalkan Batu walaupun saya tidak dipilih. Dan saya telah janji kerana ramai tidak kenal siapa calon itu, saya kata no problem, trust me, sokong dia, jadikan dia menang. Selagi saya boleh tanding, saya akan kembali. Saya angkat tangan dia. Kata, support him as if like you're supporting me. Sokong dia seperti sokong saya. Dan saya akan kembali pada pilihan raya yang akan datang. Itu janji saya kepada warga Batu. Itu adalah janji saya yang saya tidak boleh
engkari. Saya harus kotakkan janji saya kerana ini yang saya buat kepada orang Batu. Walaupun saya sekarang terpaksa bertindih dengan pandangan parti. Itulah sebab di antara pilihan untuk bersama rakyat Batu dan juga pilihan untuk patuhkan peraturan parti, saya pilih bersama rakyat Batu. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham, bukan kerana saya mahukan kuasa, bukan kerana saya nak gaji besar sebagai ahli parlimen. Saya rasa ini adalah janji yang saya harus kotakan. Ini adalah tanggungjawab yang saya harus pikul. Kerana semasa kita masuk parlimen, saya akan pastikan prinsip saya tidak berubah. Saya tetap tolak kleptokrat. Saya tetap tolak mereka yang menyeleweng. Saya tetap akan menjadi suara rakyat Batu. Ada yang tanya saya, apa terjadi sekiranya saya adalah ahli parlimen bebas? Saya mungkin ahli parlimen bebas, tapi saya tidak akan bebas daripada tanggungjawab anda. Saya tidak akan bebas daripada menerima arahan daripada rakyat. Saya tetap akan patuh kepada prinsip saya dan saya akan mendukung semua dasar-dasar yang menguntungkan rakyat. Saya tetap akan membela nasib rakyat. Saya akan tetap lantang bersuara untuk melawan segala benda yang tidak adil. Dan inilah sebab saya kembali ke sini malam ini sekali lagi. Saya mohon tolong bagi sokongan kepada calon bebas Tan Chua ini. Dan lambang yang saya gunakan adalah kerusi. Walaupun tidak sengaja, tetapi kerusi ini simbolik. Ini kerusi untuk rakyat. Ini kerusi untuk suara rakyat. Ini kerusi keramat untuk masa depan Malaysia. Dengan itu, malam ini saya tidak juga mahu menyusahkan pegawai kerajaan dan kaki tangan penguatkuasa yang terpaksa bertugas malam ini. Dan hujan sudah mau sampai. Saya ingin sekali lagi untuk mengakhiri ceramah malam ini dengan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Batu. Saya terima kasih atas ajaran dan panduan dari kamu semua. Saya terima kasih kerana kerjasama yang saya terima amat baik. Saya terima kasih kerana anda yang membantu saya, yang menjadi seorang yang baik, yang setia kepada prinsip. Saya tetap tidak akan tinggalkan anda semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tan Chua! Hidup Tan Chua! Hidup Tan Chua! Terima kasih yang kita sanjungi. Beri tepukan sekali lagi kepada para Tan Chua. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi Tan Chua disebut bukan rambut dia beruban. Dia punya rambut